Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang pasukan PJ City, yang mana Negeri Sembilan menang 2-0 hasil jaringan daripada Gustavo. Pada perlawanan ini kita boleh lihat sebenarnya PJ City tidaklah bermain dengan bertahan. Sebaliknya mereka juga mempunyai struktur menyerang yang bagus apabila mereka beberapa kali menggunakan bahagian wide area seperti menggunakan Ruven Tiran untuk menyerang dan sebagainya. Tetapi sayang apabila mereka gagal untuk mencari target man mereka, Darren Lock, yang mana Darren Lock dikawal rapi lah oleh Eric Goulon, Kuzaimi PE pada perlawanan ini untuk tidak berada dalam kedudukan yang bebas bagi menerima hantaran-hantaran tersebut. Manakala untuk pasukan Negeri Sembilan pula pada perlawanan ini mereka bertindak dengan cemerlang, terutamanya player-player di bahagian wide area, iaitu player seperti Cik Rashid, Zambri Pin yang bermain sebagai wingback mampu melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik ketika mereka menyerang, terutamanya Cik Rashid di bahagian kanan yang boleh dikatakan memang sangat-sangat orang kata apa sensasi lah pada perlawanan ni dengan gerakan-gerakan berbahaya beliau di bahagian kanan dalam melakukan penetration ke atas pasukan PJ City. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan ni? Yang pertama, yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan ni adalah daripada segi build-up play mereka, yang mana mereka akan build-up dari bahagian bawah menggunakan back 3, iaitu mereka akan guna Kuzaimi PE, Eric Goulon dan juga Anas Rahmat. Tetapi yang penting dalam pada build-up mereka ni adalah tentang peranan Eric Goulon yang bertindak sebagai ball playing centre back. Tetapi bagi saya beliau bukannya ball playing centre back lah, beliau lebih kepada midfield lah, yang mana apabila bola dapat kat beliau daripada bawah, beliau akan bawa sampai ke middle third dan beliau lah yang akan menjadi playmaker, sama ada nak hantar bola ke wide area, nak buka game ke bahagian tengah. So peranan Goulon ni bukan sahaja mampu untuk menjadi pertahanan, tetapi mampu untuk involve dengan build up dan bertindak sebagai midfield dan membuka game. Jadi itu yang memang saya suka. Saya tengok corak permainan Goulon pada perlawanan ni memang sangat-sangat santai lah, yang mana beliau daripada defend naik ke tengah, dan dalam situasi set pieces memang Goulon akan dijadikan target man ataupun menjadi extra man di bahagian hadapan untuk challenge bola-bola tinggi. So memang Goulon ni player yang versatile, bukan mampu untuk bertahan sahaja tetapi juga mampu untuk involve ketika menyerang. Jadi itu yang saya suka yang pertama. Yang kedua yang saya suka adalah peranan daripada wingback mereka, iaitu Cik Rashid di bahagian kanan dan juga Zambri Pin di bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok Zambri Pin dan juga Cik Rashid di bahagian kanan mampu memberi ancaman yang berbahaya ke arah gawang PJ City dengan larian-larian mereka, dan mereka juga banyak melakukan hantaran-hantaran lintang ataupun cutback serta passing ke dalam kotak penalti untuk mencari Gustavo ataupun Matthew Alves yang bertindak sebagai target man pada perlawanan ni. Dan yang paling penting memang pada perlawanan ni Cik Rashid sangat-sangat menyelah di bahagian kanan, yang mana beberapa gerakan yang dilakukan ataupun diciptakan oleh beliau menjadi masalah yang besar kepada bahagian pertahanan PJ City dalam menyekat pergerakan yang dilakukan oleh beliau. Jadi memang sangat-sangat sesuai lah tactical ataupun sistem yang dimainkan oleh Negeri Sembilan dalam memainkan wingback, sebab mereka ada wingback yang berkapabiliti untuk melakukan serangan dan juga untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi itu yang saya suka yang ketiga yang pada perlawanan ni. Yang keempat yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan adalah tentang Gustavo lah. Untuk perlawanan ni memang nampak Gustavo memang try hard gila di bahagian hadapan untuk menjaringkan gol, dan hasilnya beliau berjaya untuk mendapatkan 2 gol. So benda itulah yang saya suka tentang Gustavo. Work rate dia punya, orang kata apa, dia punya gerakan, movement, dia punya pressure, dia melakukan pressing ke atas pertahanan PJ City, dia tak wanti-wanti ligang bola, dan akhirnya dia punya work rate dibalas dengan 2 gol. So benda tu yang membantu bahagian serangan pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan ni. Dan kekurangan untuk Negeri Sembilan sebenarnya apa yang boleh saya katakan, peranan daripada bahagian tengah, iaitu Omid Nazari sebenarnya tak memberi impak yang positif sangat kepada bahagian attacking, walaupun dia assist 1 kepada Gustavo, tetapi daripada segi untuk kreativiti di bahagian tengah mereka masih lagi mengharapkan Goulon yang start the game daripada bawah. So mereka perlu create another player untuk link up dengan baik antara Gustavo dan juga Matthew Alves di bahagian tengah, sebab saya faham mereka akan lebih attack menggunakan wide area, tetapi bahagian tengah juga perlukan player untuk memastikan yang mereka ada player yang boleh support kepada Alves ataupun Gustavo ketika menyerang. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua boleh saya katakan Alves pada perlawanan ni agak tidak berapa menjadi, yang mana kita nampak daripada segi kerajinan
memang Gustavo lebih better lah daripada Alves. So mereka perlu pastikan yang Alves boleh jadi lagi rajin untuk cari ruang dan boleh create space kepada Gustavo dan sebagainya untuk jadikan bahagian serangan Negeri Sembilan jadi lagi better ketika mereka menyerang. Jadi itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Secara overallnya wingback dan juga Gustavo pada perlawanan ini serta Gulon memainkan peranan yang penting, dan untuk defend pasukan Negeri Sembilan berjaya untuk makin direlok dengan sangat bagus dan berjaya untuk memastikan yang bahagian serangan ataupun struktur menyerang pasukan PJ City tidak berjaya pada perlawanan ni. Untuk pasukan PJ City pula, pada perlawanan ni mereka bermain dengan baik sebenarnya. Mereka ada create movement, transisi yang bagus daripada bertahan ke menyerang. Cumanya mereka kurang daripada segi transisi menyerang ke bertahan. Yang mana kita boleh tengok back 3 memang akan sentiasa terbentuk ketika mereka menyerang, dan sepatutnya ketika bertahan mereka akan membentuk back 5. Tetapi nampaknya back 5 yang dibentuk tu transisi mereka agak lambat dan mudah untuk dieksploit oleh bahagian winger ataupun wingback pasukan Negeri Sembilan untuk menyerang di bahagian wide area ataupun di bahagian sisi kanan dan juga sisi kiri lah, disebabkan transisi yang lambat dalam pembentukan back 5 ketika bertahan atau di counter. Jadi itu yang pertama tentang kekurangan PJ City. Yang kedua, kekurangan PJ City adalah tentang confidence level, yang mana boleh dikatakan build-up yang cuba dilakukan daripada bawah tersangkut akibat daripada kesilapan pemain-pemain mereka sendiri. So mereka perlu perbaiki daripada buat simple mistake macam tu, terutamanya ketika build-up. Kaedah benda tu akan merugikan pasukan. Dan yang ketiga, apa yang boleh saya nampak dalam sistem pasukan PJ City, mereka dah ada sistem menyerang menggunakan Woven Tyrant dan sebagainya, dan mereka akan menggunakan kelebihan yang ada pada winger ni untuk melakukan cutback ataupun crossing ke dalam kotak penalti bagi mencari dia relock. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila mereka punya penyerang tunggal dikawal dengan rapi dan tidak diberikan space, maka mereka tak boleh nak create movement tu banyak kali, dan banyak kali juga tak menjadi. Sepatutnya mereka boleh create another idea bagaimana nak penetrate bahagian pertahanan pasukan Negeri Sembilan, bukan hanya berpaksikan kepada hantaran-hantaran kepada Darren Lock sahaja. Sebab mereka juga ada kelebihan, mereka ada pemain yang laju seperti Barak Kumar, seperti Woven Tyrant yang boleh untuk berada dalam situasi one on one bagi masuk ke dalam D-box. Sepatutnya mereka boleh perbanyakkan mereka punya attacking style, bukan hanya terlalu statik, sebab Darren Lock memang dah dikawal rapat oleh Kuzemi dan juga Gulon. Dan yang positif tentang pasukan PJ City, mereka ada struktur menyerang, mereka ada struktur yang baik, tetapi macam saya cakap, bila nak execute mereka tak ada, sebab Darren Lock dah dijaga dengan rapi. Darren Lock bagus, dia bagus daripada segi off ball movement, cari ruang dan sebagainya, tetapi biasalah jumpa defense yang memang solid, suka juga beliau untuk lepaskan diri. So benda tu perlu diimprove lagi untuk PJ City dalam mencari attacking style yang lebih banyak ketika menyerang. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.